So kisah ni diceritakan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. So kisahnya bermula daripada zaman Nabi Ismail lagi. Waktu ni Nabi Ismail bersama dengan ibu dia Siti Hajar berjumpa dengan air Zam-Zam kan dekat perkarangan kota Mekah waktu tu. Sehinggalah tak lama nanti datang satu kaum daripada Yaman merantau, iaitu Bani Jurhum. Dia bergaul, bercampur baur dengan Nabi Ismail dan juga Siti Hajar, sehingga kita tahu peristiwa yang Nabi Ismail berkahwin dengan perempuan daripada Bani Jurhum, yang kemudiannya nanti kan Nabi Ibrahim tak perkenan isteri pertama tu. Kemudian nanti Nabi Ismail berkahwin pula dengan wanita atau perempuan kedua daripada Bani Jurhum. Sehinggalah nanti diorang ni beranak pinak kan. Ada setengah riwayat mengatakan sehingga 20 abad Bani Jurhum ni memerintah kota Mekah. Tak lama nanti datang satu kaum Bani Khuza'ah nak menawan kota Mekah ni. So diorang serang Bani Jurhum, sehinggalah nanti sebelum diorang sempat masuk ke kota Mekah ni, ada berapa orang yang sempat mengambus telaga Zam-Zam. So selama 300 tahun nanti Bani Khuza'ah memerintah kota Mekah ni tanpa ada air telaga daripada air telaga Zam-Zam ni lah. Nanti ada satu tokoh daripada Bani Jurhum bernama Qusay bin Kilab. Walaupun waktu ni Bani Jurhum ni dianggap sebagai second class citizen je, tapi Qusay bin Kilab ni dia seorang yang berketerampilan, seorang yang ada karakter. So dia mula masuk Minang, anak raja waktu tu. Rajanya bernama Hulail. Dia ada anak yang bernama Hubba. Secara mengejutnya diterima oleh Hulail ni untuk Qusay bin Kilab ni untuk berkahwin dengan anak dia Hubba. So nanti diorang ni ada anak yang bernama Abdul Dar dan juga Abdul Manaf. Tak lama nanti Raja Hulail ni meninggal dunia. So bila dia meninggal dunia, Qusay bin Kilab ni cepat-cepat self claim diri dia sebagai raja. So waktu ni Bani Khuza'ah selaku first class citizen waktu ni tak puas hati lah. Dia cakap ni apa ni? Tiba-tiba mai ni sekejap kahwin dengan anak raja terus nak claim pula jadi raja sekarang kan. Meletus satu peperangan yang sangat dahsyat. Ramai terkorban, ramai yang mati daripada empat-empat Bani yang major kat situlah, termasuklah ada Bani Bakar, Bani Kinanah, Bani Jurhum dan juga Bani Khuza'ah. Diorang ni mula mencari titik perdamaian. Dilantik seorang hakim, seorang tua yang disegani masyarakat waktu tu yang bernama Ya'mar ibn Auf. Dan bila ditanya kepada Qusay bin Kilab, Qusay bin Kilab cakap, aku dilantik atau mengaku menjadi raja ni disebabkan dulu nenek moyang aku Bani Jurhum ni yang membuka kota Mekah, yang beranak pinak hasil perkahwinan dengan Nabi Ismail, dan kamilah juga yang membangunkan ekonomi Mekah. Dan kemudiannya bila ditanya pula kepada anak-anak Hulail ni daripada Bani Khuza'ah, diorang tak dapat nak respon sebab diorang memang datang serang dan kemudiannya tawan kota Mekah. Waktu ni Ya'mar bin Auf putuskan untuk bagi semua kuasa autonomi ni, semua kuasa pemerintahan kepada Qusay bin Kilab. So start waktu ni Bani Jurhum dah mula take over lah pemerintahan tu. Waktu sebelum dia meninggal, dia tulis satu wasiat. Qusay bin Kilab ni tulis, aku akan turunkan tahta aku ni sebagai raja ni kepada anak sulung aku yang bernama Abdul Dar. So waktu ni okey lah, semua orang akur wasiat daripada raja waktu ni kan. Sampailah nanti bila Abdul Manaf meninggal dunia, berlaku perebutan kuasa di antara keturunan Abdul Manaf dan juga keturunan Abdul Dar. Tapi tak sempat perang lah. Waktu ni baru dah tengah-tengah dingin antara sedara mara ni. Ada hakim dilantik seorang untuk membahagi sama rata kuasa ni lah. So diputuskan keturunan Abdul Dar untuk menjaga hijabah. Hijabah tu maksudnya menukar kiswah Kaabah tu dan juga repair balik struktur-struktur Kaabah yang dah rosak lah. Darun Nadwah pun diberikan proses menjaganya kepada keturunan Abdul Dar. So Darun Nadwah ni dibina pada zaman Qusay bin Kilab. Dia yang membina Darun Nadwah ni, yang nanti dia menjadi satu titik di bahagian utara Kaabah. Dan juga nanti kita boleh tengok macam-macam kisah Darun Nadwah ni. Sebelum Nabi Muhammad dan orang Islam berhijrah ke Madinah nanti, orang Quraisy buat persidangan agung dia ni dekat Darun Nadwah ni lah. Dia memang satu tempat berkumpul orang-orang lah, nanti banyak digunakan Darun Nadwah ni. So nanti Abdul Manaf ni dia ada seorang anak bernama Hashim. Hashim ni nanti pula dia ada anak hasil perkahwinan dengan Salma. Dia ada seorang anak yang bernama Syaibah. Hashim ni dia tak sempat pun nak jumpa Syaibah ni. Syaibah ni nanti dibesarkan oleh Salma sampailah umur Syaibah ni 8 tahun. Waktu ni adik kepada Hashim yang bernama Muttalib, dia berjumpa dengan Salma ni. Dia cakap, Salma, hang ni anak keturunan yang mulia-mulia dan Hashim ni pula dulu dia seorang raja. So apa kata kalau aku bawa anak hang Syaibah ni pergi ke kota Mekah? Mungkin lebih cerah masa depan dia daripada hang besarkan dia dekat Yathrib. Bila ditanya kepada Syaibah, Syaibah pun akur. Dia pun nak ikut Muttalib ni pergi ke kota Mekah. So Muttalib ni
waktu ni dia terkenal sebagai seorang yang selalu membuat jual beli hamba ni lah. Dan bila dia bawa Syaibah naik unta belakang dia ni nak masuk ke kota Mekah, orang-orang Mekah ni mula duk jerit-jerit lah, cakap, wah, Muttalib bawa hamba baru ni. Daripada situlah melekat nama Syaibah ibn Hashim ni kepada Abdul Muttalib, iaitu hamba kepada Muttalib. Sampailah hari ni kita tak kenal datuk Nabi Muhammad sebagai Syaibah ibn Hashim, tapi kita kenal datuk Nabi Muhammad sebagai Abdul Muttalib.